엄청 커다란 모기가 나의 발을 물었어. 간지러웠어. 아무 생각 없이 나는 발을 긁었어. 간지러웠어. 그래서 참았어. 간지러웠어. Hello everyone, apa khabar semua? Hari ini kita bertemu lagi dalam Pendidikan Kesihatan tahun 3 bersama Teacher Anis. Dan hari ini kita akan mempelajari topik malaria. Objektif pelajaran kita hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti penyakit bawaan nyamuk, mengetahui punca penyakit malaria, mengenal pasti gejala penyakit malaria, dan yang terakhir, mengenal pasti dan mempraktikkan cara-cara menghindari pembiakan nyamuk. Jadi, mari kita teruskan pembelajaran dengan apa itu malaria. Ada siapa-siapa yang tahu malaria itu apa? Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini merebak melalui gigitan nyamuk Anopheles yang telah dijangkiti parasit yang dipanggil sporozoids. Apabila parasit masuk ke dalam tubuh manusia, ia akan bergerak melalui salur darah dan terus ke hati. Bukan dari mata turun ke hati tau, tapi ini adalah penyakit berbahaya malaria. Di dalam hati, parasit menjadi matang dan masuk semula ke dalam sistem darah dan membiak. 48 hingga 72 jam selepas jangkitan, sel darah merah pecah dan mengeluarkan lebih banyak parasit dan lebih banyak sel darah merah dijangkiti. Dia macam ada cacing dekat nyamuk tu. Bila nyamuk gigit badan kita, cacing tu akan masuk ke saluran darah. Bila dia masuk ke saluran darah, dia akan masuk ke hati. Kemudian cacing tu dia akan membiak dan menyebabkan penyakit malaria. Okey. Parasit malaria boleh dibawa oleh nyamuk di dalam suhu lembap. Tetapi parasit ini akan hilang bila musim sejuk. Tetapi penyakit ini menjadi masalah yang besar kepada negara tropika seperti negara Malaysia. Sebab kita tak ada musim sejuk. Jadi, penyakit malaria ni akan sentiasa ada. Tanda dan gejala malaria. Yang pertama, demam dan berpeluh. Kemudian, kamu akan sakit kepala dan diikuti dengan keletihan dan sakit otot. Kemudian, pesakit akan loya dan muntah, anemia atau demam kuning, dan yang paling teruk, sawan atau koma. Dan juga beberapa gejala serius seperti kegagalan fungsi hati, kegagalan fungsi buah pinggang, kemusnahan sel darah merah, jangkitan kuman di lapisan otak, limpa pecah atau rupture of spleen yang mengakibatkan pendarahan yang teruk. Jadi, apakah cara untuk mencegah malaria? Namun, malaria tiada vaksin. Alamak, macam mana ni? Macam mana kita nak cegah malaria? Baiklah, antara cara-cara lain untuk mencegah malaria adalah dengan mengambil ubat anti malaria atau mencampurkan racun serangga di tempat pembiakan atau memakai baju dan seluar panjang, memasang net di tingkap dan guna krim pencegah untuk mengelakkan gigitan nyamuk. Senang kan? Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Sebagai aktiviti, teacher nak kamu mengenal pasti tempat pembiakan nyamuk di sekitar rumah. Carilah dekat sekeliling rumah tu tempat yang mana ada risiko pembiakan nyamuk. Contohnya kalau rumah tu ada pepaya ke apa ke, ambil gambar tempat tu. Okey? Kemudian ambil gambar kamu menunjukkan cara menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. So, contohnya kalau kamu jumpa tempat air yang bertakung, jadi kamu ambil gambar kamu membuang air tersebut. Itulah cara kamu menghapus tempat pembiakan nyamuk. Dan itu sahaja. Jaga diri semua. Terima kasih. Assalamualaikum.